Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, dan sahabat-sahabat ni, kakak-kakak yang disayangi, kakak-kakak kakak-kakak, abang-abang yang disayangi, adik-adik, semua adik-adik dah senang adik-adik yang disayangi oleh Allah SWT sekalian. Jadi kita sebenarnya dalam hidup ni kita nak Allah sayang kita. Jadi kalau Allah sayang kita, kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi siapa-siapa pun dalam dunia, kalau Allah terima je, kita bahagia. Jadi siapa pun, kita tak tahu nasib akhir kita. Kita semua sama je. Kita dalam satu perjalanan, kita nak akhirnya Allah redha pada kita. Jadi orang sebelah kanan kiri saya ni semua, depan saya semua sekali, termasuk saya sendiri, yang kita ni beruntung bertuah sebab dapat kenal Allah SWT. Sebenarnya satu orang dapat iman ni, Allah yang pilih dia. Masa kita lahir, yang pilih kita Islam ni Allah SWT. Memang Allah yang bagi Islam. Bukan tersalah, tak sengaja. Bukan sebab kita mungkin kita fikir kita Melayu ke. Tak. Memang Allah yang pilih. Untuk iman ni, Allah yang bagi iman. Maksudnya, sebab tu Nabi kata iman ni macam tanah yang subur. Orang ada iman ni walaupun sebesar zarah, paling kecil iman, Allah bagi di syurga 10 kali dunia. Jadi setiap orang ni, syurga paling kurang 10 kali dunia. Maksudnya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni kunci syurga. Jadi sebenarnya Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah redha, Allah terima kita semua. Jadi sebab tu ada sahabat-sahabat Nabi, Nabi SAW sayang dia. Walaupun dia cuma ada satu orang nama Zahir, dia orang kampung. Nabi pada belakang, Nabi tutup mata dia. Di tengah pasar ramai-ramai orang, Nabi bergurau dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang beli saya. Dia kata, ya Rasulullah, Nabi sebut kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Kamu dicintai oleh penghuni langit. Walaupun dia sahabat biasa, dia cacat, dia tak sempurna, tapi Allah sayang dia. Jadi sebab tu, pertama kita nak Allah SWT sayang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha. Semua orang dalam dunia sebenarnya semua sama. Saya, kakak kita, abang kita, kakak kita, kakak ni, kakanda, Kak Long Kak Long. Kak Long kiri saya ni semua orang yang ada restoran ni, berniaga. Saya datang makan sedap. Nasi goreng tadi, saya rasa nak bungkus sekejap lagi kan. Sedap. Jadi ramai orang datang makan sedap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak Allah sayang kita. Itu pertama. Yang kedua, kita berusaha supaya kita nak jaga solat. Kalau kita jaga solat, Allah sayang kita dunia dan akhirat. Jadi kita berusaha, kita jaga solat 5 waktu. Jaga solat. Kalau kita jaga solat, Allah janji jaga kita dunia dan akhirat. Jadi kita berusaha dalam hidup jaga solat 5 waktu. Dalam hadis Nabi, siapa jaga sembahyang, Allah jaga di dunia dan di akhirat. Kita mula berusaha. Saya pesan diri saya lah pertamanya. Saya Cina. Adik-adik saya 12 orang. Adik-adik 12. Satu hari masa saya pergi sekolah, dulu degil, bapak setiap tahun buat rumah macam-macam lah. Tapi masa saya kecil, seorang cikgu bagi nasihat, tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa saya dengar tu, saya nangis. Masa tu saya budak-budak lagi. Budak-budak. Masa saya dengar tu, saya nangis. Jadi saya balik rumah, tengok mak ayah. Saya sayang mak ayah saya. Satu hari Allah beri hidayah pada saya, pada mak ayah, masa umur 12 tahun. Jadi semenjak saya kenal Allah, hidup saya berubah. Adik-adik saya 12. Abang kakak 6 orang lagi. Ada agama Buddha, ada Kristian. Kakak saya. Saya asal Pahang. Jadi lepas dapat kenal Allah, bahagia. Saya kalau tengok anak-anak orang Islam masa tu, saya rasa cemburu. Untung dia orang kecil-kecil belajar mengaji, kecil-kecil belajar sembahyang. Jadi orang kanan kiri, orang ni kanan-kanan saya ni, bukan calon-calon orang lah. Orang yang baik, Allah sayang kan. Allah yang pilih Islam. Jadi setiap dari kita ni telah Allah sayang kita. Dapat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi doakan kita. Dan kita ada doa mak ayah kita semua. Kita semua dekat sini kerana doa mak ayah kita. Doa mak ayah kita ada dekat sini. Jadi sebab tu, Masya Allah, kita selalulah share macam ni. Kita nak beritahu semua orang, kita semua sama, berusaha mendapat redha Allah. Semua orang faham yang halal tu halal, yang haram tu haram. Semua tahu halal tak jadi haram, haram tak jadi halal. Tapi macam mana kita nak sama-sama bantu diri saya bantu diri saya, dan kita bantu semua kawan-kawan kita. Setiap hari kita melangkah makin dekat pada Allah. Betul kan begitu? Maksud kita berusaha semakin hari supaya Allah terima kita, maafkan kita. Kakak macam mana kakak? Betul kan begitu? Kakak tambah-tambah sikit apa, nak share pengalaman ke, kehidupan ke? Tak, kalau ikut pengalaman tu memanglah daripada dulu sampai sekarang kan. Tapi orang kata saya tak adalah. Orang kata tak ingat Allah tu, ingat. Walaupun saya tak buat 5 waktu, tetap juga saya buat. 1 waktu, 2 waktu, Alhamdulillah. Untuk kita tak bolehlah sekaligus kita nak
Lagipun lagi kita tak payahlah, lagi satu kita saya pun tak adalah orang kata nak sembahyang ke nak apa, kita nak menunjuk. Kan macam tu je. Lagipun macam saya ni pun pernah juga pergi pergi Mekah buat umrah kan. Tapi alhamdulillah walaupun saya pergi kat sana tapi bila kakaknya? Tahun 2003 macam tu. 2005. 2003. 2003 lama dah. Tapi jumpa juga mufti sana, tapi mufti pun tak pernah cakap macam paksa saya gini tak ada. Habis buat dia kata apa yang kamu buat selama ni okey buat. Tetapi ingat satu, 5 waktu tetap ada, mesti buat. Jadi kamu kat sini panggil kawan-kawan, ajak datang Mekah, kamu idola diorang semua. Mana bawa diorang, suruh diorang datang sini. Buat umrah lah macam tu. Tapi alhamdulillah. Tapi itulah, tapi tak ada pula saya nak menunjuk yang saya kata saya pergi ini. Ini bawa saya cerita. Lain saya peluk sikit boleh, ambil berkat sikit, kenang-kenangan dalam rakaman ni boleh ke? Allah SWT terima, dapat peluk bukan selalu kan. Itu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itulah nak menunjuk ataupun kita nak bertaubat ke nak apa tu antara kita sendiri. Kita dengan Allah kan. Allah tu terima taubat kita atau tak, itu dia yang tentukan. Yang kita ni tak payah nak kata kau taubatlah ni, tak payah. Allah tak ajar kita. Betul tak? Macam tu. So kita sendiri yang orang kata yang sendiri kita nak bertaubat, tak payah kita buat sendiri. Maknanya kita dengan Allah antara kita. Jadi biar bersih hati kita pun, kita tak payah nak tunjuk dekat orang yang kita ni elok atau tak elok. Panggil apa? Dia orang panggil apa kat sini? Mak Ika. Dia orang panggil Mak Ika. Mak Ika ni masya-Allah hari ni Mak Ika kumpulkan ramai ni kawan-kawan kita kat sini semua sekali. Jadi Mak Ika baik, Allah sayang. Kat restoran Mak Ika ni dia kumpulkan ramai kawan-kawan yang kita panggil maknya kan. Mereka semua baik, Allah sayang. Mereka berusaha, ramai sedang berusaha setiap hari. Mereka sedar apa yang buat ni bukan kata. Sebab tu macam Mak Ika kata, apa yang kita dapat buat tadi, kita syukur pada Allah. Apa yang dapat buat kan. Contoh hari ni kita dapat semayang 2 waktu, syukur. Kemudian kita doa, ya Allah saya nak semayang lagi, tambah lagi 3 waktu. Dia kata kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya kita mula pelan-pelan, jangan tinggal terus. Kita kena kita ingat juga Allah. Masa kita kena ingat Allah, jangan kita lupakan Allah SWT. Sebab ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati tu menjadi tenteram, menjadi tenang. Jadi kita berusaha. Tu cara. Betul lah Ustaz kata. Saya ingat guru saya Maulana Inamul Hasan kata, ramai orang salah sangka. Orang sekarang suka macam semua orang lah, termasuk saya sendiri. Dia suka kata apa? Kau ni semayang tapi tak puasa, baik tak payah semayang. Kau ni puasa tapi tak semayang, tak ada guna 1 sen kau punya puasa. Kau ni maaf kalau orang kata apa? Kau ni maknya kalau semayang pun, maaf kan maksud cakap gitu kan? Semayang pun Allah tak terima, buat cari rezeki macam ni pun semua haram dah, Allah tak terima semua sekali. Tak. Dia bukan macam tu. Apa kita dapat buat? Syukur. Ada orang alhamdulillah dia dah boleh semayang 5 waktu. Tapi puasa belum lagi. Macam saya Cina kan. Kalau masuk Islam puasa tu boleh tahan susah. Tengah hari pelan-pelan. Jadi ustaz pun pelan-pelan. Kasi fikir minum air 2-3 kali. Lepas ceramah ni. Fikir nak minum air juga tengah hari. Sebab selalu makan banyak. Jadi apa kita dapat buat? Syukur. Tengok orang ni dia contoh kan. Kalau orang perempuan pergi surau, dia tak pakai tudung, dia semayang contoh. Kita kata alhamdulillah dia semayang. Kita doa ya Allah beri hidayah dia pakai tudung. Macam tu. Bukan kita hina kebaikan. Dia ni kita kan suka begitu kan. Kan. Jadi kita jangan begitu. Apa kita dapat buat? Syukur. Langkah pertama nak buat, kita rajin pergi majlis ilmu. Cara nak berubah diri kita. Banyak cari kawan-kawan yang dapat. Semua orang kita berkawan, tapi banyakkan kawan-kawan yang bawa kita semakin kepada kebaikan. 1. Kedua, kita jaga semayang 5 waktu. Macam apa Mak Ika kata kan, semayang 5 waktu. Kalau kita usaha jaga semayang, mula sekarang boleh, katalah maghrib isyak boleh, isyak malam boleh, subuh payah nak bangun. Jadi kita mula niat nak semayang subuh, zuhur, asar pula doa. Ya Allah saya ni dah okey dah semua, satu lagi rezeki pula. Contoh ada orang kadang rezeki pula belum sempurna, rezeki tu masih cara yang salah. Contoh doa, ya Allah satu hari nanti saya nak cari rezeki yang halal. Kita kena tanam niat macam tu dalam hati. Dan kita minta pertolongan Allah SWT. Jadi kita syukur apa kita dapat buat. Yang belum dapat buat kita doa. Doa pada Allah. Ada orang kata, dia jumpa seorang Imam Ghazali. Dia kata saya berzikir, hati saya lalai. Baik tak payah zikir tapi hati lalai. Jadi Imam Ghazali kata tak, syukur sebab masih ada lidah ingat Allah SWT. Satu kalau mau masuk Islam pun kita ajar dia apa? Ajar dia suruh zikir walaupun belum pandai semayang. Sebut Allah. Nak hafal Fatihah kan lama. Baca pakcik kan nasib bau ni jumpa 70 tahun. Dia masuk Islam, dia rajin belajar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitu kita nak Allah sayang kita. So apa rasa sebelah ni kat Ika kiri saya, yang kanan ni sahabat ni, ni terkenal juga ni. Terkenal orang hebat ni. Kaabah namanya, Kaabah. Kau puasa ke tidak dia kata kan.
kau puasa ke tidak. Sebenarnya sebelum nampak macam dalam tu nampak orang nampak macam boleh tahan juga kerek dia ni kalau bahasa bahasa apa? Bukan main dia ni. Tapi bila jumpa sebelah tengok duduk sebelah saya pegang tangan lagi seram kan. Tapi jadi kita sebuah keluarga. Ni panggil Ika apa Kak Ika. Kak Ba. Silap dah Mak Ika dengan Kak Ba. Kak Ba. Tak ada sebenarnya. Apa rasa apa yang difikirkan yang positif-positif baik-baik? Yelah, maksud saya samalah macam Kak Ika juga kan. Sama juga macam Kak Ika juga. Siapa masing-masing ada pemikiran masing-masing. Sebab apa kita sekarang ni bagi orang macam kita orang lah. Bagi orang macam kita orang selalu orang pandang dari side negatif saja. Tak pernah pun orang pandang kita dari side positif. Ramai orang nampak je okey maknya. Bila nampak je maknya bapuk. Buat benda semua benda-benda yang tak elok. Tapi sebenarnya cuba diorang pandang dari side positif. No, kita ramai dalam industri kita ataupun yang berbisnes, yang mencari rezeki. Orang cakap okey, masing-masing ada yang jual produk, ada yang buka kedai makan, ada yang berniaga, ada yang jadi makeup, ada yang buat performance, hiburan. Maksud saya dari salon, dari segi beautician. Sebab kebanyakan kita ni berbisnes. Tapi orang sentiasa akan pandang bila maknya tu saja buat negatif. Maknya negatif. Susah orang cakap. Bukan nak kata semua. Tapi kebanyakan netizen cepat menghukum. Cepat menghukum kita orang ni daripada mengenali kita orang. Diorang nampak je kita orang terus bagi hukuman. Okey, terus terus jatuhkan hukuman. Tambah sikit ni. Itu orang yang dah mengenali kita, okey, orang faham macam mana maknya tu. Tapi kalau orang yang belum mengenali, memang dia akan cakap macam tu. Dia akan tengok luaran kita. Dalaman yang bersih kita kat dalam ni, diorang tak tahu. Padahal dengan maknya ni, diorang ni, hati diorang lagi bagus. Sebab apa? Diorang ini yang akan jaga mak bapak diorang. Kebanyakannya saya tengok, diorang berniaga, diorang kerja ni untuk mak bapak. Kadang-kadang kesian tengok diorang kan. Saya tak kisah pun kalau diorang nak kerja apa pun, tak kisah. Tapi yang penting, akhirnya diorang akan jaga mak bapak diorang. Itu maknya ni. Diorang nampak dia macam, tapi mak bapak diorang tak akan lupa. Saya tahu sebab saya banyak yang dengan diorang ni, bekerja dengan diorang. Diorang pun pernah bekerja dengan saya, ramai sangat yang bekerja dengan saya. Baik daripada Thailand lah, daripada ni semua banyak bekerja. Tapi saya tengok kebanyakan semua bila tanya, mak bapak. Nak cari duit untuk mak bapak. Itu orang yang orang tak tahu. Yang tahu ni, belum tahulah macam apa. Yang tak tahu ni, dia tetap. Kita ni lah yang buruk, kita ni lah yang apa. Tapi sebenarnya tidak. Diorang nampak luaran banyak-banyak. Tapi dalaman diorang bersih semuanya. Saya faham. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya dalam hidup kita ni, yalah, macam-macam orang. Tapi kita pun tak, yalah, ramai orang kadang pandang negatif je kan. Tapi satu sudut pula memang yalah, kita pun zaman ni memang dah memang zaman tu dah. Dah tak boleh nak cakap apa dah, memang zaman tu dah. Bukan kata siapa bukan maknya lah, memang golongan apa pun. Kalau dulu saya dengan dulu tak ada macam ni. Memang zaman dia kan, tak memang zaman dia. Bukan kata maknya aje. Mana apa-apa kumpulan pun kalau kita start cakap je, memang orang akan salah cakap je kan. Bukan kata ni siapa-siapa, saya pun sama. Kalau ustaz pun kan, kita salah tulis pun lagi, kita silap tulis, kena teruk juga. Habis terus bungkus terus tak jadi penceramah dah. Terus balik kampung tanam Maggi je kat kampung. Jadi zaman-zaman viral. Jadi tuan-tuan puan sekalian, yang penting tak apa, betul lah tu. Ni kena peluk juga orang kiki, tak peluk kanan je kan. Peluk ustaz. Peluk ni. Anak muah. Tuan-tuan dan puan sekalian, betul lah tu. Jadi kita hidup ni, kita tolong mak ayah. Bila kita bahagiakan mak ayah ni, Allah sayang kita. Saya dulu memang saya susah, bapak saya hilang kerja. Masa tu umur 15, mak kerja kedai makan, gaji 200-300. Tengah malam bawa balik nasi goreng Pattaya. Sampai sekarang ingat. Sampai kat rumah, makan nasi goreng Pattaya tu, kerak-kerak, adik-beradik ramai, kerak-kerak. Semenjak umur 15, saya tak minta duit mak ayah. Kerja sendiri, belajar pun semua cari duit sini. Sampai habis belajar kat universiti pun, semua pakai duit sendiri. Tak ada pakai duit siapa-siapa lah. Jadi semenjak kali pertama saya kerja, gaji 800, saya kerja berniaga kat pasar malam. Jual jering, jual ni semua sekali. Jual nangka. Semua duit 800 bagi kat mak. Saya duduk masjid, ada makan-makan, tak ada duit, saya tak makan. Tapi masa last kali saya dapat duit lebih sikit 4 tahun lepas. Maksud saya pergi kampung asli. Saya memang dulu saya pergi kampung asli, macam hemat-hemat masyarakat tu lah. Memang daripada saya kecil sampai sekarang lah. Saya masuk kampung asli tu, sampai kat sana jamu budak-budak tu makan, guna duit kita sendiri semua sekali. Tiba-tiba adik saya SMS, Bib, mak sakit jantung. Hari tu rasa macam nak pensan rasa.
Baru tahun ni nak senang, ingat nak bawa mak jalan-jalan, tiba mak sakit jantung. Saya nak balik, mak saya telefon. Mak saya kata, Ebit jangan balik. Habiskan program tu, kau ketua jemaah tu, ketua rombongan tu. Kalau Ebit balik, Ebit nak derhaka. Program saya tu sebulan, masuk kawasan pedalaman semua kampung asli. Mak saya kata, kalau balik anak derhaka. Saya kata, mak kenapa cakap macam tu? Mak saya kata, sebab Ebit dulu ada orang sayang kita, ajak kita, dakwah kita kepada kebaikan. Sekarang giliran kita pula sayang orang lain. Saya masa tu nangis lah. Tiba-tiba rasa rindu kat mak. Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya betul-betul nak cium pipi mak saya masa tu. Siapa yang ada mak ayah lagi, dia tak rasa begitu. Tapi bila mak ayah kita pergi, memang datang macam kita rasa nak cium dia sangat, nak teringin nak cium dia. Mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Tiba-tiba nak cium mak. Biasa mak cium lap-lap je ni. Mak letak tangan mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Tiba-tiba datang macam tu. Tiba saya rasa kalau mak saya di depan saya, nak pegang kaki dia, saya nak cium kaki dia. Saya teruskan program tu, tiba-tiba ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena, ramai orang masa tu. Ada 1,000 orang juga. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai ke hospital jauh. Last sekali semua mak saya dah terbaring penuh wayar ni. Dia ganti injap jantung. Lepas tu kena, mula doktor kata 2-3% je dia punya apa, tak ada apa-apa risiko lah. Tapi kena jangkitan. Jadi bila kena jangkitan, satu badan semua jadi tak berfungsi. Mak saya dah terbaring penuh wayar. Mak saya ni suka melawa-lawa kak, make up je cantik. Tapi tiba itu penuh wayar semua sekali. Dulu mak saya seksi juga, muda dulu kan. Lepas kena Allah tu dia pelan-pelan berubah sikit-sikit. Mak saya jadi masya-Allah sejaga solat semua sekali lah. Lepas tu bila mak saya terbaring, saya sayang mak saya. Saya doa, ya Allah jangan ambil mak saya. Saya minta bangunkan mak saya nak cium dia. Sungguh-sungguh doa tu. Lepas doa mak saya meninggal. Rasa macam jatuh kat bawah. Bila kita kerja kuat-kuat ni untuk mak ayah, tiba dia pergi tinggalkan kita. Kita rasa buat apa kita nak kerja lagi. Saya bangun, uruskan mandikan jenazah dia semua sekali masa tu. Sampailah kebumikan. Habis kebumikan, saya balik bilik. Saya ambil baju mak saya. Sampai sekarang saya, kalau saya rindu mak saya ambil baju tu, cium. Saya rasa rindu. Selalu pesan pada orang muda-muda, anak-anak, pada kita-kita semua jugalah. Siapa ada mak ayah ni, kita hargai mereka. Cari rezeki yang halal, bagi mak ayah kita rezeki yang halal. Malam-malam kita doakan dia, ya Allah saya sayang mak saya. Dan kita buat amal yang baik supaya kita dapat hadiah pada mereka. Jadi kalau kita ingat mak ayah ni, menyebabkan Allah sayang kita. Orang yang paling makbul doa dalam hidup kita, mak ayah kita. Jadi kita sentiasa hargai mereka, sayang mak ayah kita. Kita doakan dia sihat sentiasa. Jangan lupa sebut nama mak ayah kita dalam doa. Antara hadiah anak yang paling baik buat mak ayah ialah doa. Kita tolong dia setakat kita mampu. Kalau dia minta lebih, kita susah kata kan. Kita bagi setakat mampu, tapi jangan marah-marah. Tapi budak, sebab tu ulama kata orang yang bersih hati ni masa kecil-kecil, umur 4-5-6 tahun bersih. Cuba tengok budak sekolah tadika. Dia lukis gambar mak ayah ni sambil terbaring-baring macam anak Ika ni kan. Anak angkat ni duduk seorang-seorang, kalau dia pergi sekolah esok dia lukis gambar mak dia. Terbaring-baring dia lukis. Mak Nana, anak Nana ni kan, anak angkat dia mesti lukis berbagi kat mak. Kadang gambar kepala je, tapi sebenarnya nak lukis gambar mak dia, gambar kepala bulat je. Sebab apa? Sebab dia sayang mak dia. Nanti dia ikut mak pergi buat apa, semua nak ikut. Masa kita kecil-kecil, semua nak buat. Mak jangan kerja teruk-teruk, nanti saya tolong mak. Kita kecil-kecil tu semua macam tu. Ayah nanti dah besar, biar saya kerja tau. Ayah mak biar saya buat ni, biar saya buat ni. Tapi bila kita dah besar, kita jadi orang lain lah. Sepatutnya lagi berilmu kita, lagi pandai, kita tolong mak ayah. Macam Mak Ika kata kan, maksudnya tolong mak ayah tu amalan yang sangat mulia yang baik. Tolong mak ayah, jangan susahkan dia, bahagiakan dia, senangkan hati dia, doakan dia. Setiap kali mak ayah kita rasa bahagia kerana kita, Allah beri kita pahala. Allah letak keredaan Allah kepada kebahagiaan mak ayah. Jadi kita siapa ada mak ayah, kita hargai mak ayah dengan baik. Yang kat sini saya yang cakap ni lah pertamanya. Ayah saya ada lagi 80 tahun umur dah. Jadi sebab tu hargai mak ayah. Nana ada mak ayah lagi Nana? Dia share sikit apa-apa lah share. Dulu ada lagi. Dulu ada lagi. Hari-hari teks. Macam tadi pun teks juga. Lepas tu cuma pesan dia selalu ingatkan Nana solat, sembahyang, adik-beradik, terutama adik ipar. Lepas tu kawan-kawan ada juga yang Nana nak share sikit. Bukan senang nak panggil kawan-kawan semua datang untuk share sama-sama. So bagi niat diorang ada nak datang, tapi diorang takut untuk tunjuk diri diorang. Sebab sekarang ni kita tengok hari ni, kalau kita tengok isu maknya adalah is number one. Kadang-kadang dipolitikkan benda ni. Stop untuk benda-benda pasal maknya terutamanya, stop untuk menjadikan benda tu sebagai politik. Lagi satu, jangan tanamkan sifat kebencian kepada maknya. Sepatutnya kita tanamkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. Kalau kita nak mengubah seseorang tu,
kita ubah dengan penuh kasih sayang. Bukan kita nak menegur dengan cara yang kasar, yang orang kata yang maknya tidak boleh menerima. Maknya ni very easy kalau mendekati maknya diorang memang senang tapi diorang Mesra. So Mak mana yang nak anak dia jadi macam kalau setiap maknya ni diorang ada ibu bapa. Bila ada ibu bapa ni diorang rasa macam mana nak cakap? Di mana? Ibu bapa kita. So ibu bapa kita of course siapa yang ada anak macam kita ni dia sedih. Hanya diorang je tahu. Diorang tak nak. Nak buat macam mana? Macam mana mak bapak tadi? Macam mak bapak kita pun, siapa mak bapak mana yang tak nak kita jadi macam ni. So maknanya bukan kita yang minta, kita tak minta dan dia pun tak minta. Kan? Ini bukan dipaksa. Kita ni maknya ni bukan dipaksa untuk jadi maknya, untuk jadi perempuan, lelaki jadi perempuan, tak. Memang kata naluri kita Mana ada lelaki yang betul gagah gitu, tiba nak pakai baju perempuan, tak ada. Ada tak? Ustaz nak tak pakai baju perempuan, tak ada kan? Macam kita tak. Memang orang kata dah naluri kita, dan memang kita ni orang kata dan naluri dah nak sebagai perempuan, wanita. Tetapi wanita perempuan yang bukan orang kata perempuan yang tidak tahu apa itu hukum agama, yang tahu macam mana kita tahu, yang tahu kita ni bukannya orang kata tak tahu haram dan halalnya, betul tak? Yang haram tetap haram, betul. Tetapi yang penting hati kita ni, betul tak? Nawaitu kita, hati kita ni yang penting kita bersih. Betul. Itu je. Bukan kita tak payah, tak pernah pun kita nak kata orang gini. Perempuan tu pakai tudung gini, tak ada. Lelaki tu dia ni, tak ada. Tapi yang kena siapa selalu? Maknya. Sebab apa? Maknya ni ada apa? Sebab apa orang nak tengok maknya ni? Sebab maknya ni atraktif. So orang nak tengok dia kutuk kecam, tapi dia nak tengok lagi. Nak tengok. Sebabnya atraktif tu. Betul tak? Betul. Itu pasalnya tak ada makna mak bapak tak ada mana yang suka anak dia ni, tak ada. Betul. Tapi sebenarnya mak kita pun sendiri akan rasa malu juga. Tetapi nak buat macam mana kita dah macam ni. Tapi kita terpaksa jaga hati mak bapak kita juga. Betul. Jaga dia. Bagi dia apa yang dia rasa kita yang untuk kebahagiaan dia. Betul tak? Tapi kita tak adalah tunjuk kat dia yang kita ni jahat, kita ni tu, tak ada. Betul. Jadi kita baik kat maksudnya Hanson lagi tak peluk tadi. Dia kena peluk lepas cakap tu kan. Ambil kesempatan sikit. Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah. Macam yalah Nana cakap tadi, yalah siapa mak ayah yang nak begitu. Tapi maksudnya ni ujian untuk mereka, dan dalam masa yang sama kita berusaha kan. Berusaha untuk yang macam ni. Kita berusaha, kita jelas apa yang halal tu halal, yang haram tu haram, halal tu jadi haram, haram pun tak jadi halal. Yalah kita pun, situ saya kata semua, saya selalu cakap kat mana-mana orang tanya saya macam manyah-manyah ni, maksudnya yalah bila dia orang marah tu kadang ada setengah tu bila dia tersilap ke buat apa-apa. Biasalah orang memang akan entamnya biar zaman. Kita pun dah tahu dah sebelum post tu pun ni kena entam ni, dah tahu dah kan. Orang yang post Ustaz datang ni untuk membimbing kita. Ya. Benda tu untuk kebaikan. Betul. Bukan untuk nak kata nak berlawan dengan orang, kata kita ni sah, kita ni haram, kita tak ada. Betul. Ustaz datang untuk membimbing kita supaya kita tahu apa itu yang elok, apa yang tak elok, betul tak? Betul. Jadi untuk share yang mana maknya ni sebenarnya kalau dikenali atau bila dah kenal, orang akan tahu siapa maknya ni sebenarnya. Macam tu puan sekalian, jadi kita berusaha. Kita nak bawa seramai mungkin, maksudnya sama-sama. Nanti kita pun ada plan-plan ni akan datang nak pergi jalan-jalan. Sambil jalan-jalan tu kita boleh belajar-belajar. Ada ceramah, ada belajar-belajar sembahyang jemaah. Dalam masa terdekat ni ada bincang ke dengan Mak Ika tadi kan. Kita boleh buat kan. Travel 2 hari 1 malam je lah. Kalau banyak malam kan takut risau pula. Yang maknya jadi berubah dah ustaz tu pula kan. Ustaz dia pula tak mau balik kan. Adalah saya gurau je. Ustaz pula tak nak balik. Bukan saya lah. Orang lain lah. Bukan ustaz lah. Siapa-siapa manusia kan. Tengok dia orang semua dah elok. Ustaz pula tadi balik kan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita nak Allah sayang kita. Kita semua sama je. Berusaha Allah sayang. Jadi kita berusaha mengajak seramai mungkin supaya jumpa mereka dengan rasa sayang. Doakan mereka.
Siapa-siapa yang terlebih tu tuan puan nak marah lah. Betul lah, siapa terlebih nak macam mana kan. Memang sebelum dia orang post pun dia orang dah tahu nak kena hentam ni memang manyam kan. Kalau sebelum dia post tu yang lain macam sikit, dia dah tahu sebelum post tu ni salah, mesti kena hentam. Lepas tu kadang-kadang orang kat luar pula, yalah makcik-makcik kadang dia risau orang tua-tua kan. Mak-mak dia tengok-tengok, oh mak-mak kat kampung kita bukan tak tahu, mak kita sendiri pun kalau dia tengok lain macam, kau janganlah nak, nanti orang ni gini, nanti macam ni, dia pening kepala dia. Jadi kita pun faham, jadi benda tu kita tak boleh nak ubah sesiapa. Yang penting kita terus buat baik untuk Allah sayang kita. Teruskan kebaikan kita untuk Allah sayang. Orang hargai ke tak hargai tak penting. Orang tahu ke tak tahu, macam Mak Ika kata, tak penting. Yang penting Allah tahu. Kita buat baik untuk Allah sayang. Terus kebaikan kita. Kalau kita semayang katakan, orang kata dia ni semayang tapi maaf lah kan, buah dada besar juga. Contohnya kan, semayang laki ke, dia like macam mana semayang pakai kopiah, orang cakap macam tu kan. Cuba awak pakai telkong kata kan. Kita pun tahu jadi ni semayang kena macam ni. Jadi maksudnya kita niat untuk Allah Subhanahu Taala sayang kita. Jadi takkan kita nak semayang, kita nak ketunjuk. Takkan bila kita nak semayang, kita kena buat live. Okey, hari ni aku nak semayang, aku buat live. Okey, hari ni aku nak beribadat, aku nak buat live. Hari ni aku nak bersedekah, aku nak buat live. Hari ni aku nak buat kebaikan, aku kena buat live. Apa yang perbuatan kita buat, kita nak kena tunjukkan. Tapi bila kita post, kita berjalan, kita lepak, kita berbual-bual, berborak, ada je. Wow, lebih baiklah ni jadi inilah, jadi lembu merah lah, jadi kebun merah. Betul macam lembu merah. Itu pengalaman lepas lah, lembu merah. Jadi tuan-puan sekalian, tuan-puan kita doakan dan kita cuba beri nasihat. Sebab tu saya kata kita ini hilang kekuatan. Sebab apa? Kita nampak, kita patut kita ziarah mereka. Macam saya kata, bukan banyak orang budak-budak muda tu lumba motor. Saya selalu malam-malam saya singgah. Saya kena motor singgah. Berbual alhamdulillah jumpa budak lumba motor. Ada 2 orang masuk Islam tengah lumba ni. Dekat Dataran Merdeka saya pergi 2-3 kali, ada 2 seorang remaja perempuan masuk Islam. Kita jalan dekat bawah jambatan, ada seorang kakak India masuk Islam. Jadi kita jalan je, bukan kita apa, kita nampak ada masalah, kita beri salam. Bila beri salam semua orang baik. Setakat ni saya pergi depan kelab ke, pergi pukul 3 pagi tunggu dekat depan Liquid ke kan. Saya tunggu depan Liquid 3 pagi. Tapi semua yang paling ganas tu nampak betul-betul badan nampak ganas betul, tatu habis. Tapi bila kita peluk dia orang semua happy. Cakap Allah sayang 3 kali je dia orang nangis. Nangis. Allah sayang. Betul kalau sayang ustaz, kami ni jahat, kami ni setan. Dia kata kami ni begini-begini. Tak, saya kata Allah sayang. Dia kata betul kalau Allah sayang. Ulang-ulang kali dia cakap. Jadi tuan-puan sekalian, kita nak Allah sayang, Allah terima kita, Allah sayang kita. Tu je sebenarnya, kita nak Allah sayang, Allah terima kita. Ni kakak ada nak share apa-apa seminit dua? Ni yang kanan saya ni. Ni pun dulu senior juga. Yang ni maklong. Maklong. Ni Kak Long kalau cerita isi-isi ko gangster tu. Ni lah. Share sikit macam mana Mimi perubahan nak hijrah. Assalamualaikum. Saya Suhaimi. Kalau dulu saya dikenali sebagai Mimi Crystal. Saya setujulah dengan apa yang Ustaz cakap, kawan-kawan saya cakap semua ni. Dan saya pun bersetuju dan bersyukurlah dapat bersama mereka pada malam ni. So saya pun minta macam mana pendapat diorang tu, itulah saya pun terimalah apa yang diorang mahukan. Itu je lah pada saya. Saya pun dah 8 tahun ni dah mula berubah perlahan-lahan. Sebab saya pun mungkin baru je 8 tahun ni saya sakit buah pinggang kan. Tak ada. Saya pula jenis yang low profile, bukan jenis yang itulah. Saya pun dijemput malam ni, kira bersyukur lah pada ustaz semua, pada kawan-kawan saya. Tu je lah. Macam ni tadi yang cerita Mak Jabal, benda tu rasa malu-malu juga. Share boleh? Maksudkan Anak share. Ni adik-beradik berapa orang? Adik-beradik 10. Mak ayah dia lagi? Boleh share sikit bila mak meninggal, kenapa seminit boleh? Kenapa? Mak. Sebelum tu kata lu ya Allah. Kata ya Allah. Ya Allah, Kalau ada pahala untuk baca ilmu hari ini, saya hadiahkan saya buat mak saya yang yang sangat saya sayangi, saya rindui. untuk bagi ilmu ni, kita nak hadiah pada mak kita. Boleh share sikit bila mak meninggal, kenapa? Mak meninggal tahun 2008. Dia tak sakit. Dia memang seorang ibu yang kuat bekerja. Daripada sepanjang dia hidup, hayat dia memang bekerja. Hari last dia meninggal tahun 2008. Dia masuk hospital, tak sampai 3 hari terus koma. Dapat tahu masa ke KL pun masa tu tengah kerja, tak sempat nak balik. Sempat jaga dia 1 hari je. Masuk ke ICU dekat hospital Temerloh. Tak sempat jumpa dia pula. Dah meninggal dapat itu. Itu je lah. Ayah ada lagi. Ayah pun tengah sakit sekarang ni. Ikutkan ayah suruh balik kampung jaga dia kan. Tapi dia sebabkan kerja, mungkin 11 kali balik kampung jenguk dia lah. Macam tu je lah.
peluk sikit ni, mudah-mudahan. Lalu sikit mudah Allah SWT terima kan. Jadi selalu doakan mak tadi. Biar Allah terima mak tadi jadi orang yang baik, orang yang ni tak sempat salam Mai peluk sikit jadi kenang-kenangan nak Allah terima Hijrah terus berubah jadi kita berusaha jaga solat, jaga mak ayah. Kita semua sama. Saya pun ada mak ayah. Saya pun tak tahu nasib saya lagi. Nampak je ni janggut main panjang ni kan. Dalam hati siapa tahu kan. Dalam hati siapa tahu. Tapi kita berusaha dalam hari-hari. Bukan maksud kita maksudnya kena jadi jahat. Bukan maksud saya semua ada jahat. Kita semua kena jadi jahat, jadi teruk, lawan perintah Allah. Tak. Kita semua sama-sama ada kelemahan. Tapi setiap hari kita perbaiki kelemahan kita. Setiap hari kita perbaiki. Kita sentiasa jelas yang betul tu betul, yang salah tu salah. Betul tak jadi salah, salah tak jadi betul. Tapi dalam masa yang sama, kita dekatkan diri pada Allah. Macam mula-mula tadi, Mak Ika kita kata, dekatkan diri pada Allah. Jangan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kadang kita tinggal semua, kita malu dah kadang-kadang. Siapa-siapa lah bila dah jauh tu kan, semua tinggal. Semayang pun 5 waktu langsung tak nak buat. Kadang, kalau buat memang tenang, rasa betul. Bila kita dapat sujud tu rasa, walaupun dapat satu solat tu, saya tengok kadang rasa, dia rasa macam apa tau. Rasa memang hidup kita ni perlu pergantungan. Dan memang Allah ni janji orang yang ingat dia, Allah beri hati tu tenang, bahagia. Gila kita pun sama. Kalau kita dah tak ingat, dia jadi resah hati ni. Hati ni dia sedih kadang-kadang. Sayu je fikir apa benda kurang. Nak kata ada boyfriend ada. Nak kata tak ada duit ada. Dia datang kan macam tu kan. Nak kata tak ada ni semua ada. Tapi apa yang kurang? Kita pun cuba cari. Saya pun sama. Bukan banyak. Saya pun dalam hidup kadang kita jalan, saya jumpa kadang kawan-kawan kan yang senang-senang sikit. Duit dia ada, isteri ada, anak ada. Tapi macam kosong je sesuatu dalam hati. Apa dia? Yang ni kita memang sebenarnya rindu nak. Allah sebenarnya rindu dengan kita. Allah nak kita sebut nama dia. Kalau kita katalah, sebab itulah hadis, walaupun satu orang buat salah banyak macam mana pun, dia kata, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Dalam hadis kata, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Walaupun sebanyak buih dalam laut, daripada bumi sampai langit, katalah saya punya dosa banyak, saya kata, ya Allah, saya minta ampun. Allah ampunkan semua dosa kita. Ya Allah, saya bertaubat. Orang tanya, Ustaz, Allah maaf macam tu je? Allah maaf macam tu je? Nak tahu tak lagi apa yang ajaib? Bila seorang hamba buat salah, daripada pagi sampai petang Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun pada aku ampun dengan kamu. Pada malam sampai pagi kita buat salah, Allah rindu dengan kita. Wahai hamba aku, mailah sini. Kalau bahasanya, mai sini, aku nak ampunkan kamu. Apa kamu nak aku beri? Allah nak beri kita ni bahagia je, tu je. Allah tak nak kita susah, Allah tak nak kita sedih, Allah nak kita bahagia. Jalan dia, Allah sediakan jalan agama, jaga sembahyang, dekat diri pada Allah. Heri nak share sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tak banyak pun nak share sebenarnya. Hari ini saya rasa rasa tak percaya pula dapat duduk dalam majlis ilmu dengan Mak Ika, Kak Ba, Kak Mimi, kawan-kawan baru kan, sekali dengan ustaz kan. Dulu saya ingat dulu masa selalu saya lalu Galaxy Ampang, kalau jumpa Mak Ika, Kak Ba, saya pun sangat hormat mereka kan, sebab saya datang dari Sarawak kerja kat sini, kita kenal kan. So, salam dia orang apa semua. Tapi syukur kepada Nana juga, Nana yang arrange untuk malam ni. Nana bawa Mak Ika, bawa Kak Ba, bawa Kak Mimi. Saya pun actually memang last minute kan, Ustaz kata hari jom malam ni kita santai-santai pergi jumpa-jumpa, kenal-kenal dengan kawan-kawan maknya. Saya pun cakap dengan Nana, kalau boleh aturkanlah. Saya kata orang walaupun dah 2 tahun saya berhijrah, tetapi saya fikir apa cara saya untuk saya dekat dengan kawan-kawan saya yang lama. Saya 2 tahun macam mungkin Mak Ika dulu selalu nampak saya, lepas tu saya hilang lama kan. 2 tahun saya rasa hilang keyakinan diri, saya nak berjumpa dengan orang malu kan. Saya lari kat Jelebu, jauh di Negeri Sembilan. Bila saya rasa saya dah okey sikit dan saya turun balik KL, niat saya tak lain tak bukan untuk kata orang nak buka aib ke, nak panaskan lagi cerita ke. Saya faham sebab saya pernah jadi maknya, dan saya tahu tak dengan keadaan yang panas, isu boykot lagi, ini salah satu jalan saya minta tolong Ustaz untuk kenal dengan rakan-rakan, berkasih sayang, kenal, bukan nak mensisihkan. Kita macam Ustaz kata, Mak Ika kata, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Jadi doa-doakan saya juga sekali dengan kawan-kawan saya juga. Kan? InsyaAllah. Itu je. Nak tambah, nak tambah? Ada? Nak tambah apa-apa? Ada? Mereka ada cakap apa ke? Tak ada? Tak ada. Tambah pun kita nak cakap tu je lah. Cukuplah membenci kita orang. Yeah. Tak payahlah menghukum kita orang. Tak payahlah bagi sesuatu, buat keputusan sebelum mengenali siapa kita orang. Yeah. Kalau tak puas hati, tak suka, tak apa, datang jumpa kita orang. Kita orang tak marah.
nak bagi kita ceramah, nak bagi kita syarahat, nak ajak kita bersama-sama macam ustaz, nak ajak kita duduk bersama-sama. Kita tak marah, kita terima dengan hati yang terbuka. Ini adalah cara kita. Bukan tiba-tiba kita jadikan social media ni satu benda yang kita gunakan, kita hentam orang macam kita orang. Jadi sebenarnya Sebab apa kita juga ada perasaan, ada hati. Betul. Jadi betul sebenarnya memang Maknya pun ada juga ustaz. Yang bekas maknya pun dia akan ban pondan juga. Sebenarnya dia maknya dia tahu apa yang maknya lain rasa. Sepatutnya dia tahu. Dia jumpa kita orang ini tak, dia maknya dia lagi nak hentam kita dalam TV3, dalam surat khabar. Dia semua benda-benda tu sebenarnya efek untuk komuniti maknya. Benda tu lagi maknya menjauh. Lepas tu masyarakat akan nampak maknya ni apa yang ditulis dalam surat khabar tu dalam tu itulah di maknya. Macam mana dalam TV itu macam itulah. Macam hari ni macam maknya ni ibarat dipolitikkan lagi. Sekali lagi dipolitikkan lagi. Tak sudahlah pada yang selalu masuk TV tu, yang selalu masuk TV stop sudahlah. Kalau awak sebagai cikgu, awak sebagai yang pernah mengalami macam kita orang, awak buatlah cara awak, kami buat cara kami. Kalau nak dakwah cara dakwah cara betul-betul. Kami tak setuju dengan apa yang awak buat tu. Kami memang komuniti, kami memang sepakat. Kami bukan macam lalang ke apa ke. So balik kepada komuniti. Dia pernah menjadi maknya. Dia pernah tahu perasaannya. Tapi dia ini bagi balik. Jadi tuan-tuan sekalian begitulah. Jadi maksudnya Nabi SAW dia jumpa manusia ni dengan rasa sayang kan. Nabi SAW, kalau kita dengar Nabi SAW dia pernah dipulaukan 2 tahun 6 bulan. Orang pulaukan Nabi SAW, orang pulaukan Nabi. Semua orang Mekah tak boleh berniaga dengan Nabi. Jadi sahabat Nabi ni kelaparan sampai dia orang makan daun-daun, curah air, harta Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi habis. Habis tu Nabi balik-balik 2 orang meninggal. Khadijah meninggal. Kemudian lepas Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Orang yang jaga Nabi, dua-dua meninggal. Nabi pergi Taif, sampai Taif, orang Taif halau Nabi. 10 km Nabi SAW dibaling batu berdarah-darah. Nabi pengsan. Masa tu malaikat datang nak terbalikkan orang Taif. Nabi SAW kata, antara doa Nabi, riwayat Bukhari, Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah ni pada engkau. Sifat Nabi Muhammad SAW, orang lain buat salah, dia rasa dia berdosa. Orang tinggal semayang, dia rasa saya salah. Tengok orang buat dosa, Nabi rasa saya salah. Nabi tengok Yahudi mati, Nabi bangun berdiri, Nabi rasa sedih. Maksudnya Nabi SAW ni rasa sayang pada manusia. Dalam hadis pun dia kata nampak maksiat ni kena cegah dengan kuasa, apa tadi, dengan lisan. Satu lagi nampak maksiat, kena bencilah hati. Maksud benci ni sebenarnya kata ulama', kita tak suka kesalahan tu, tak ada orang suka benda yang salah, tapi kita mendoakan bagi pelaku dia. Maksud kita kena sayang, doa. Tengok manusia rasa sayang. Mak saya selalu cakap dengan saya sebelum meninggal, mak saya kata, Ebit, dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita kena sayang orang lain. Sebab tu kita kena sayang semua. Maknya saya jumpa budak-budak susah, saya tengok budak-budak macam mana turut-turut pun tepi jalan atas jambatan, budak remaja kita, saya tengok dia orang, saya rasa sayang. Lalu peluk. Bila makan macam ni, makan saya selalu suap dia orang. Mula dia orang malu-malu, sekarang suka pula. Ustaz suap lagi, suap, saya peluk dia orang rasa suka. Lepas tu masa malam tu semayang, budak-budak kecil-kecil, bila semayang 18 orang, bila semayang tu setengah saya bawa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tiba budak-budak tu nangis kat belakang. Bila hotel, saya sewa ke hotel 2 pagi, ramai tidur kat hotel. Dia seronok tidur hotel, 2 pagi tu dia orang nangis, cerita masalah hidup sampai 4 pagi. Budak-budak remaja-remaja. Jadi sebenarnya orang ni semua baik, tapi kita kena jumpa mereka, pesan dengan baik. Kita semua sama nak redha Allah SWT. Jadi sebenarnya jalan Nabi SAW ni, dakwah ni asalnya ialah kita jumpa manusia daripada hati ke hati. Yang lain-lain cuma extra-extra je. Facebook ke Insta ni, sepatutnya kita just kat Facebook, Insta ni kena tulis yang tulis apa-apa pun yang tenang-tenang, yang positif je. Sekadar tambahan-tambahan. Tapi bukan dakwah sebenar tu dekat Facebook, kat Instagram. Kita kena sebarkan yang baik, jangan sebarkan benda yang buruk. Apa yang buruk kita berhentikan kat Facebook. Apa-apalah. Benda tak baik semua kita tinggalkan. Tapi kalau benda baik pula, kita cakap tu dengan positif. Kita tak payah nak. Kadang-kadang Ustaz, masyarakat yang salah faham tau. Kadang-kadang dia tengok dalam media sosial, dalam surat khabar sendiri, kadang-kadang dia tengok, oh maknya maukan hak diiktiraf. So masyarakat ni nampak nak diiktiraf, nak diiktiraf macam mana? Dan macam luar negara ke, macam Amerika ke, sedangkan negara yang bukan Islam pun kita tahu tak diiktiraf. Ini kan kita yang duduk di Malaysia sendiri, yang kita tahu agama kita, perlembagaan kita adalah agama Islam. Lepas tu bangsa kita bangsa yang penuh dengan adab,
takkanlah kita orang sebagai LGBT sendiri nak mengiktiraf. Come on lah, kita orang masih boleh berfikir dengan waras walaupun kita orang ni seorang maknyah lah. Itulah yang Maksudnya sebenarnya yalah tu saya selalu sebut bila orang selalu kata begitu kan. Saya pergi mana-mana orang tanya saya, ustaz. Mesti orang tanya saya setiap kali. So saya beritahu pada mereka, dalam mereka hati semua orang, mereka saya setia kita semua maknyah-maknyah ni, dalam mereka hati mereka ni ada iman, disayang Islam ni. Kalau dia tak sayang, senang-senang je kak kan. Pergi luar negara dia boleh murtad, ikut macam ada juga setengah, ada yang setengah buat macam tu kan. So dia tinggalkan terus, tak nak percaya Allah, dia pun ikut mungkin dia ikut agama lain yang mungkin bukan kata percaya, yang lebih tak berapa nak ni sangat, yang terbuka pada mereka. Tapi mereka tak buat. Saya selalu cakap macam tu, mereka sayang Islam ni. Mereka dekat Facebook tu, sebab tu selalu dia orang tulis Allah, dia tulis, dan sama kawan pun dia kata doakan. Saya perasan bila dia komen sama-sama dia orang, alhamdulillah kan. Nana punya Facebook pun kita dah, jangan ni friend yang tuan-puan jangan add lah Saya seorang je boleh, tuan-puan tak dibenarkan. Jadi maksudnya saya jumpa semua saya tengok alhamdulillah. Tahu tak sebab apa cakap? Bukan dia orang saja, dia orang rindu. Macam saya juga. Saya tahu macam mana keluarga saya dulu. Tapi ada orang sayang keluarga saya. Doakan. Alhamdulillah saya dapat kenal Allah SWT. Untuk tu kita doakan alhamdulillah supaya ada jalan nanti kita sama duduk program 2-3 hari dengan muzakarah. Tak cukup begini je. Mungkin kita buat program lebih panjang satu masa nanti. Sekarang kita jumpa-jumpa je semua sekali. Jumpa-jumpa ziarah, saya cakap agama. Orang kata apa, ada percikan-percikan kan. Sikit-sikit Ustaz Imam Ghazali kata setitik air daripada gunung. Kalau setiap hari angkat tangan tinggi pula kan, baru mandi ni kan. Nah ni setitik-setitik daripada gunung, lama-lama batu tu akan lekuk. Hati manusia je tu. Tapi jangan terus tinggalkan. Saya pesan diri saya lah pertamanya dan kita semua. Hari kita dengan nasihat yang baik supaya satu hari nanti insya-Allah kita bertemu dan kita semakin hari bertambah baik, bertambah dekat dengan Allah. Saya sendiri. Kita semua mungkin yang selalu fikir kalau ni hari-hari yang tak akhir dalam hidup saya, kita nak Allah terima kita, Allah maafkan kita. Dalam hidup masih hidup singkat, untuk jangan membenci mana-mana manusia. Hidup ni terlalu singkat untuk kita bermusuh dengan siapa-siapa. Hidup ni terlalu singkat untuk kita berdendam, untuk kita busuk hati pada orang. Hidup ni singkat nak dengki-dengki orang lain. Sekejap je hidup ni. Kita tak cukup baik sempurna, tapi apa yang kita boleh buat, kita berusaha jadi baik dan ajak orang lain jadi baik. Lepas tu doakan dia. Dia belum berubah, kita doa. Satu masa doa ni, ustaz orang tanya, ustaz saya nak doa macam mana? Saya pun tak apa baik juga orang kata. Bukan sebab kita baik, sebab kita sembah Tuhan yang betul. Doa tak payah pakai visa, tak payah beli tiket kapal terbang. Doa ni boleh sampai dalam hati mana-mana manusia dalam dunia. Tak payah tulis kat Facebook pun, doa tu boleh sampai kat semua orang. Jadi doa tu boleh sampai. Kat mereka boleh sampai doa kita. Buat apa? Jadi kita doakan untuk semua orang, semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terima kita doa sikit, mudah-mudahan jangan sebab kebaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami yang sayang kami, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, kami tahu Engkau sayang kami, tak pernah lupakan kami. Ampunkan dosa mak ayah kami. Ada antara mak ayah kami yang sakit, beri mereka sihat. Ya Allah, sihatkan mak ayah kami, beri mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, beri mereka bahagia, kebahagiaan mereka itulah kebahagiaan buat kami. Ya Allah, dan antara kami mak ayah kami dah meninggal dunia, kami rindu mak ayah kami, hadiahkan mak ayah kami syurga firdausmu. Kalau ada pahala sikit-sikit perbualan kasih sayang kami, nasihat-nasihat kami, wahai Allah, Kau terimalah sebab pahala untuk mak ayah kami. Ya Allah, bantulah setiap orang Islam dalam dunia ni, kalau tak kasih sayang dalam hati kami, dan orang bukan Islam beri hidayah mereka dapat kenal Engkau, dapat dekat pada Engkau. Ya Allah, Tuhan Maha Baik, kawan-kawan kami yang jauh, pimpin mereka semakin dekat dengan Engkau. Ya Allah, pimpin kami, jangan biarkan kami pedih kami dalam suatu saat. Ya Allah, tolonglah pimpin kami dekat pada Engkau. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk dekat pada Engkau. Ya Allah, kami rindu untuk semakin dekat pada Engkau. Ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad SAW banyak berjuang untuk kami. Ya Allah, temukanlah kami semua dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, kami sayang semua saudara kami, mereka semua baik-baik. Kami, saya sendiri, Ya Allah, yang banyak buat salah. Saya minta ampun pada Engkau, Ya Allah. Kekurangan kami dalam menyampaikan dan berkongsi, kelemahan kami minta ampun, bertaubat pada Engkau. Ya Allah, yang Maha Baik, kawan-kawan kami yang susah, yang lapar, mudahkan kehidupan mereka, beri mereka makan minum. Kawan-kawan kami tak ada tempat tinggal, susah, Ya Allah, mudahkan hidup mereka. Ada kawan-kawan kami yang tak ada keperluan, ada banyak hutang, Kau mudahkan mereka untuk bayar hutang. Ya Allah, kawan-kawan kami yang bersedih, bahagiakan hati mereka. Kawan-kawan kami ada masalah, Ya Allah, Kau pemudahkan hidup mereka. Ya Allah, mana-mana orang miskin, anak yatim, orang-orang yang susah di seluruh dunia, bantu mereka. Sedang kami makan kenyang, tidur lena, ada orang-orang lapar, ada orang tak ada tempat tinggal, ada anak-anak kecil yang terbiar, mak ayah mereka tinggalkan mereka di tepi-tepi jalan. Ya Allah, bantulah semua anak-anak ni, Ya Allah. Kasih sayangi mereka, Ya Allah. Satukan hati kami dengan kebaikan. Maafkan segala salah silap dosa-dosa kami, Ya Allah.
Ya Allah, berkatkan rezeki kedai kakak yang anjurkan program yang ini, ya Allah. Berkatkan rezeki, mudahkan rezeki, beri keberkatan kat kedai ni, ya Allah. Wahai Allah, terimalah kami semua, ya Allah, urusan hidup kami. Ya Allah, apa yang antara kami ada hajat-hajat yang baik, Engkau kabulkan, ya Allah. Hajat di dunia dan di akhirat yang tak baik, Engkau jauhkan daripada kami. Ya Allah, temukan kami semua dalam syurga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alamin. Boleh peluk ni. Oh, ini. Oh, yang bayar dulu. Boleh peluk tak? Boleh ke? Boleh. Harry ni, peluk Harry. Harry yang peluk. Yang guru ni. Oh. Kak, terima kasih. Dia pun ada pink.